Okey, alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita membuat sedikit perbincangan berkaitan dengan praktis formatif bagi bab 4. Okey, kita akan mulakan dengan praktis formatif 4.1 iaitu daya daya ke atas satu konduktor dalam medan magnet 4.1. Okey, harap dah semua dah siap. Sambil-sambil tu kita tanda, kita buat perbincangan lah kalau ada apa-apa yang masih tak jelas. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama dengan bantuan gambar rajah berlabel. Okey, soalan kat sini dengan bantuan gambar rajah berlabel lah. Okey, lepas tu dijelaskan maksud medan lastik. Maksud medan lastik. Maksudnya kat sini untuk awak menerangkan, dalam soalan ni kalau awak nak terangkan medan lastik, pertama awak kena lukiskan rajah. Sebab apa? Sebab soalan minta dengan bantuan gambar rajah berlabel. Okay, so awak kena jawab soalan mesti mengikut kepada kehendak soalan lah. Soalan tu minta dengan bantuan gambar rajah berlabel. Jadi macam mana bentuk lukisan gambar rajah berlabel tu? Ini dia. Awak kena labelkan apa? Awak kena labelkan kat sini magnet kekal. Magnet kekal. Okay, kemudian awak labelkan medan magnet kekal. Ada. Ya, kemudian ada yang warna hijau tu medan magnet konduktor pembawa arus. Okey. Konduktor pembawa arus yang warna kuning tu nak label pun boleh konduktor pembawa arus. Okey. Awak nak nyatakan arus tu keluar daripada kertas ataupun tidak keluar daripada kertas atau masuk ke dalam kertas, tu tak perlu nak mention sebab daripada simbol cikgu ataupun pemeriksa ni dah faham dah sebab simbol tu sebab simbol dia akan menunjukkan, kalau simbol yang ada sekarang ni menunjukkan bahawa arus keluar daripada kertas. Ya, betul. Okey. Medan lastik sebenarnya yang mana? Yang bawah ni. Yang bawah ni medan lastik. Okay, kalau awak lukis yang bawah ni saja pun dah cukup. Dan awak labelkan bahagian yang ada ni mengikut apa yang saya label ke atas lah. Okey, ni gambar rajah dia. Okey, jadi kalau dalam bentuk ayat, apa yang dimaksudkan dengan medan lastik? Medan lastik adalah medan magnet paduan. Ini kata kuncinya. Medan magnet paduan. Saya percaya, saya tahu awak dah tengok dalam buku tapi dalam exam dia mesti ada kata-kata kunci Takkan awak hafal semua ke tak? Jadi kata kuncinya medan magnet paduan. Yang terhasil, ini maksudnya medan magnet paduan. Macam mana terhasil? Dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dan juga medan magnet daripada magnet kekal. Secara mudahnya, tahu medan lastik kan medan magnet paduan. Okey, so macam mana medan magnet paduan tu terhasil? Mestilah dihasilkan oleh interaksi antara dua medan magnet, iaitu medan magnet daripada konduktor pembawa arus dan juga medan magnet daripada magnet kekal. Barulah ayat tu lengkap. Baru ayat tu lengkap. Maksudnya awak nak melengkapkan satu konsep ataupun satu definisi, awak mesti ada kaedah dia lah. Ada kaedah awak tersendiri. Macam saya tadi contoh kan. Faham. Awak tanya, cikgu medan lastik tu apa? Saya jawab, medan lastik tu medan magnet paduan. Mungkin awak akan tanya, macam mana terhasil medan magnet paduan, betul tak? Awak nak dapatkan penjelasan lagi. Okey, saya cakap interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus dan juga medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal. So dua interaksi medan magnet tu barulah terhasil medan magnet paduan. Maksudnya mesti ada persoalan untuk melengkapkan definisi sesuatu konsep fizik. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Rajah 4.15 menunjukkan satu radas untuk mengkaji kesan daya ke atas konduktor pembawa arus. Okay, apakah arah arus apakah arah arus dalam dawai kuprum XY, kuprum XY
yang ditunjuk kat sini, X dengan Y. Kita nak tahu dia punya arah arus apabila suis bekalan arus terus dihidupkan. Okey, maksudnya kat sini dia bekalan arus terus. Okey, bekalan arus terus dihidupkan. So kalau kita nampak kat sini positif, kemudian ada terminal negatif dan kita ingat bahawa arus mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Okey, so kita labelkan sedikit dia punya arah arus. Macam tu. Ini pada landasan ataupun kuprum. Ini kuprum tebal. Ataupun road kuprum. Landasan ni dia perbuat daripada road kuprum. Kalau yang road kuprum ni biasanya kita letak dawai kuprum je, dia ringan. Sebab kalau road kuprum ni dia berat, mungkin susah dah nak bergerak. Jadi kat road kuprum ni kita boleh gantikan dengan dawai kuprum. Dia lebih ringan dan mudah untuk kita nampak pergerakan dia, daya yang dikenakan kepada dawai kuprum tu. Road kuprum saya mungkin ikut ke situasi dalam amal. Kita buat ikut situasi dalam amal. Road kuprum ni kita gantikan dengan dawai kuprum. Okey, so ada magnet magnetosfer sini. So arah arus ke mana? Arah arusnya daripada X ke Y. Arah arus daripada X ke Y. Itu arah arus lah. Sama ada awak tulis macam ni ataupun awak labelkan di dalam rajah. Labelkan dalam rajah ada anak panah dia. Okey. Kenapa? Sebab kat sini apakah arah arus? Soalan ni dia tak spesifik. Dia tak cakap tandakan arah arus. Dia tak cakap spesifik macam tu. Tadi dia cakap tandakan arah arus pada rajah. Awak kena tanda. Tapi kan disebabkan soalan ini tidak dinyatakan secara spesifik tugasan dia cakap apakah arah arus je. Dan dalam dawai XY apabila suis bekalan kuasa arus terus dihidupkan. So awak ada dua choice. Sama ada awak lukiskan dia punya anak panah pada rajah, arah dia punya arus tu, ataupun awak tulis dalam bentuk ayat. X ke Y. Ataupun X ke Y. Boleh arus Y. Okey, B. Terangkan gerakan dawai X dan nyatakan arah gerakan tersebut. Cikgu. Ya. Kalau yang A tu cikgu kan, kita buat yang simbol titik ataupun X tu betul ke cikgu? Simbol apa? Yang kita belajar arus keluar daripada tak. Dia tanya apakah arus, arah. Tak payah buat titik lah. Nyatakan ke mana dia bergerak. Ya? Mengikut arah jam boleh ke cikgu? Mengikut arah jam, macam mana kita nak tentukan dia mengikut arah jam? Tu agak umum lah. Tu agak umum. Mungkinlah. Mungkin awak cakap ikut arah jam kan. Dia pusing sini, lepas tu bergerak macam ni, nampak macam arah jam kan. Tu terlampau umum lah, terlampau umum. Dan biasanya yang tu kita nak lebih spesifik lah. Cuba bagi jawapan lebih spesifik. Okey. Okey, seterusnya soalan 4.1 B, nombor 2B. Terangkan gerakan dawai kuprum X. Terangkan gerakan dawai kuprum XY. Okey, terangkan gerakan kuprum XY dan nyatakan arah gerakan tersebut. Okey, dia kena terangkan gerakan dulu. Ya. Apa kita nak terangkan? Terangkan apa? Sebab kat sini dia ada suruh perkataan terangkan dulu. Baru nyatakan arah gerakan. Terangkan gerakan dawai kuprum XY. Dan nyatakan arah gerakan tersebut. Ya. Okey, kita boleh nyatakan kat sini, kita ceritalah arus dalam dawai kuprum XY. Arus, kita cerita pasal bagaimana terhasilnya daya elastik. Okey, cerita bagaimana terhasilnya daya elastik tadi.
medan lastik tadi kan. Macam mana terhasil dia? Pertama kita ceritakan arus. Arus yang mengalir dalam dawai mengalir dalam dawai XY. Mengalir dalam dawai XY menghasilkan medan magnet. Menghasilkan medan magnet. Okey. Itu poin yang pertama. Okey, medan magnet tersebut bertindih dengan medan magnet tersebut bertindih atau berinteraksi dengan medan magnet kekal. Cikgu, kalau pakai bertembung tak sesuai lah. Dia bertindih atau berinteraksi, bertindih dengan medan magnet kekal. Okey. Cikgu, kalau bertindak balas boleh ke? Bertindak balas bolehlah. Interacts, bertindak balas. Yang paling tepat bertindih bertindih ataupun berinteraksi Okey. Medan magnet tersebut bertindih dengan medan magnet kekal. Okey, apa akan terhasil? Medan lastik. Medan lastik dihasilkan. Okey. Medan lastik dihasilkan, apa akan wujud? Medan lastik dihasilkan akan menyebabkan apa? Daya. Daya dikenakan pada dawai kuprum. Okey, cukuplah 4 markah. Pertama, awak cerita arus mengalir akan menghasilkan medan magnet. Yang kedua, wujud interaksi antara medan magnet konduktor dan juga medan magnet kekal. Okey, kesan daripada interaksi dua medan magnet tu dia akan mewujudkan medan lastik. Okay, medan lastik tu yang akan menghasilkan daya. Daya itulah nanti yang akan menggerakkan dawai kuprum. Cikgu. Ya. Daya apa yang terhasil, cikgu? Oh, daya apa yang terhasil? Daya ni tolakan. Dia akan menolak nanti. Daya tu yang akan menolak ataupun menggerakkan dawai kuprum tu. Dawai kuprum tadi bergerak sebab apa? Daya yang dihasilkan oleh medan lastik. Okey. So sekarang kita dah jawab soalan berkaitan dengan terangkan. Kita pergi kepada kehendak soalan yang berikutnya. Nyatakan arah gerakan. Dia ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Keluar atau ke dalam? Kat sini kita cakap keluar boleh, ke dalam pun boleh. Tapi kita tengok jawapan kita. Dia bergerak ke mana sekarang ni? Ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan. Kita nak cari dia punya arah daya ni menggunakan petua apa? Ni. Guna petua apa? Petua genggaman. Tangan Petua. Tangan kiri Fleming. Tangan kiri Fleming. Okay, petua tangan kiri Fleming. So gunakan petua tangan kiri Fleming. Kita mulakan dengan yang pertama. Yang pertama kita gunakan jari telunjuk. Jari telunjuk tunjukkan arah utara ke selatan. Kemudian kita gunakan jari hantu, center finger, untuk menentukan arah arus. Okey, arah arus ini masuk ke dalam kertas ataupun kita tunjuk dari X ke Y. Okey, kemudian kita keluarkan ibu jari di mana ibu jari itu menunjukkan arah daya. Okey. So kalau dalam soalan kalau soalan tu minta kita lukiskan, kita kena lukiskan arah daya. Ya, arah daya. Ini arah daya dia. Letakkan F. Okey. Kalau soalan tu nyatakan sahaja, awak boleh nyatakan sebagai keluar. Sebab apa keluar? Sebab dia jauh daripada
C ni kan, jauh, ataupun nak cakap ke kanan. Bergerak ke kanan. So ke kanan tu lebih jelas jawapan kita kan. Ke kanan tu lebih jelas jawapan dia. Okay, so ada pertanyaan kat sini macam mana nak menjawab soalan yang berbentuk macam ni? Cikgu, Ya, Adeline. kalau dia letak, kan dia tanya kan, dia terus terangkan kan, tapi kita tak tahu terangkan, kita terus jawab je, dia nyatakan. So kat situ kita dapat satu markah je lah. Dapat markah nyatakan je lah. Markah terangkan tak ada. Okay. So bacalah satu persatu dah awak punya soalan dalam peperiksaan yang akan datang lah. Bila peperiksaan tu? Tak tahu kan. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor. Okey. Ada berapa? Ada 3 faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor. Apakah yang pertama? Arus. Okey, arus. Yang kedua? Kekuatan medan magnet. Kekuatan medan magnet. Dan yang ketiga, Bilangan lilitan. bilangan lilitan gegelung. Bilangan lilitan bukan bilangan gegelung. Bilangan lilitan gegelung. Okey. Dawai boleh. Bilangan lilitan dawai gegelung boleh. Kita yang penting bilangan lilitan. Okay, kalau gegelung, ni ada gegelung, ni satu gegelung. Ni gegelung lain. Dia tak ada lain. Dekat gegelung satu gelung tu dia banyak lilitan. Kita nak bilangan lilitan gegelung. Okey. Arus ni paling okey. Nah, kalau bilangan solenoid lain ke? Oh, bilangan solenoid maksudnya ni ada solenoid 1. Lepas tu ada solenoid 2. Bilangan solenoid nak kira. Oh. Kita nak bilangan lilitan solenoid. Ada satu solenoid tapi banyak lilitan dia. Okey, arus ni kalau paling tepat kita tambah magnitude arus. Magnitude arus. Cikgu, Ya. kalau dia kata bilangan lilitan sahaja tak lengkap je kan? Oh, bilangan lilitan pun dah boleh terima lah. Kalau bilangan gegelung tu kita tak terima lah. Kalau bilangan lilitan gegelung, lagi baik. Ya. Okey, ada lagi soalan? No. Ni ada sampai soalan. Okey. Soalan yang keempat, banding dan beza. Banding dan bezakan struktur motor berberus dan juga motor tanpa berus. Ini ada dalam buku teks. Okey, ini perbezaan antara motor berberus dengan motor tak berberus. Okey, motor tanpa berus. Dia gegelung pegun. Magnet berputar. Okey, kalau motor berberus, magnet pegun. Gegelung berputar. Itu perbezaan dia. Ni baru satu. Ni baru dapat satu markah. Okey. Yang kedua perbezaan dia untuk motor tanpa berus, dia tiada berus karbon. Kalau untuk motor berberus, dia ada berus karbon. Okey. Berus karbon yang macam mana? Yang disambungkan dengan commutator tu. Ingat lagi tak gambar rajah tu? Ada commutator. Itu ada carbon brush. Itu kalau ada brush carbon tu maksudnya itu adalah motor berberus. Okey, B. Nyatakan 2 kelebihan motor tanpa berus berbanding dengan motor berberus. Apa kelebihan dia? Bunyi perlahan. Okey, bunyi perlahan ke mana? Untuk motor tanpa berus, dia bunyi dia lemah semasa motor operasi. Kemudian motor tanpa berus dia tiada percikan bunga api. Tapi motor berberus dia ada percikan bunga api dan juga bunyi kuat semasa motor beroperasi. Okey, ini maklumat ni ada dalam buku
buku teks. Okay, selesai untuk latihan 4.1. Cikgu, Ya. kalau soalan kata banding dan beza, Hmm. maksudnya persamaan nak sekali ke cikgu? Ke perbezaan je? Kalau macam ni dia lebih kepada perbezaan lah perbezaan. Tapi kalau dalam setengah tu dia boleh persamaan pun boleh diberi. Persamaan pun boleh diberikan. Kalau dia ada dua, kalau dia ada beri gambar rajah lah sebab kat sini persamaannya kedua-dua menggunakan apa? Berus motor dengan berus tanpa motor tanpa berus dengan motor berberus. Apa persamaan dia? Terdapat magnet dan gegelung. Magnet dalam gegelung. Lagi satu? Jadi dua kan? Satu lagi? Menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Putaran dia disebabkan oleh daya daripada medan magnet. Itu persamaan dia. So banding dengan beza ni boleh nak bagi persamaan. Banding tu untuk banding untuk banding boleh nyatakan persamaan. Okey, tapi kalau suruh beza kan lebih kepada perbezaan lah. Tapi kalau dalam soalan SPM biasanya kalau soalan yang macam ni dia akan berikan dua rajah yang berbeza. Beri dua rajah yang berbeza, kemudian soalan dia akan merujuklah kepada apa yang dia suruh awak tengok tu. Macam tu lah mungkin kita tak banyak lagi buat soalan-soalan berbentuk peperiksaan. Tapi tak apa, lepas habis semua ni banyak soalan yang kita akan buat. Okay, so selesai untuk bab 4.1. Terima kasih cikgu. Okay, kita pergi kepada soalan untuk praktis formatis 4.2.